Ini adalah berita terkini berkaitan dengan STR 2025, STR untuk tahun hadapan, yang mana portal untuk STR 2025 telah pun boleh mula diakses dan permohonan baru telah pun boleh mula dihantar. Begitu juga dengan Kemas Kini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan STR 2025 yang mana dalam perbentangan bajet 2025 baru-baru ini ada dinyatakan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan berkaitan dengan perincian untuk STR 2025 ini, yang mana ada tambahan-tambahan tertentu untuk kategori-kategori tertentu. Okay, semakan sebentar tadi menunjukkan bahawa portal STR 2025 telah pun boleh mula diakses, yang mana sekarang ini permohonan baru telah pun boleh mula dihantar. Begitu juga dengan Kemas Kini bagi mereka yang ada perubahan-perubahan maklumat yang perlu dikemas kini dalam portal untuk STR 2025 ini. Info yang dinyatakan di portal STR 2025 ini menyatakan bahawa permohonan untuk fasa pertama STR 2025 dibuka dan bakal ditutup pada penghujung bulan November, iaitu pada 30 hari bulan November 2024. Okey, harus diingatkan untuk permohonan baru bagi fasa pertama STR 2025 ini tak semua yang harus menghantar permohonan baru. Jangan keliru, jangan mengingatkan penerima sedia ada juga harus menghantar permohonan baru. Okay, permohonan baru ini hanyalah untuk mereka yang belum pernah menerima STR sebelum ini, terutama sekali bagi mereka yang mungkin baru menginjak usia 21 tahun pada tahun 2025 nanti. Jadi kepada kategori-kategori ini mereka perlu menghantar permohonan baru yang mana perlu dilakukan sebelum berakhirnya 30 November 2024 bagi membolehkan mereka dinilai untuk pembayaran fasa pertama, yang mana berkemungkinan besar bakal disalurkan pembayarannya sekitar pada bulan Februari ataupun Mac 2025. Itu jangkaan awalnya. Jadi sekarang ini apa yang perlu dilakukan adalah pergi terus ke bantuantunai.hasil.gov.my, sama seperti portal untuk STR 2024. Cuma sekarang ini telah pun berubah, bertukar wajah sedikit untuk menggambarkan STR 2025 dan ada permohonan baru di situ untuk bagi permohonan STR 2025 ini. Begitu juga dengan Kemas Kini telah pun boleh mula dilakukan bagi mereka yang sebagai contoh ada perubahan maklumat daripada status berkahwin ke bujang, bujang ke berkahwin, penambahan anak dan sebagainya. Dan harus diingatkan bagi mereka yang sudah tidak mengemas kini selama 3 tahun berturut-turut, anda disarankan untuk mengemas kini bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Itu adalah antara info yang telah pun diletakkan, memo yang telah pun diletakkan untuk memberitahu, mengingatkan kepada penerima sedia ada, terutama sekali STR 2024 sekarang ini yang belum pernah mengemas kini selama 3 tahun berturut-turut sebelum ini. Jadi anda disarankan untuk melakukan kemas kini tersebut. Sekali lagi diingatkan supaya tidak mengelirukan ramai pihak di luar sana, bagi anda penerima sedia ada, anda tak perlu menghantar permohonan baru. Apa yang perlu dilakukan, semak sahaja data anda untuk memastikan kesemua data yang berada dalam platform STR 2025 adalah up to date. Jika tidak up to date, perlu dikemas kini, anda perlu melakukan kemas kini tersebut dengan sewajarnya bagi menggambarkan status terkini anda, bagi membolehkan pembayaran fasa pertama itu nanti menggambarkan status anda yang sebetulnya. Dan harus diingatkan, jika anda gagal untuk mengemas kini sebelum 30 hari bulan November 2024 ini, berkemungkinan besar pembayaran fasa pertama anda itu akan mengikut data lama anda, yang mana mungkin tidak tepat. Sebagai contoh, kalau dah berkahwin sekarang ini, sebelum ini menerima dalam kategori bujang, gagal untuk mengemas kini sebelum berakhirnya 30 November, pembayaran fasa pertama STR 2025 nanti akan menggambarkan, akan mengikut status anda sebelum ini, iaitu bujang, belum lagi berkahwin. Jadi anda harus melakukan kemas kini itu sebelum 30 November bagi membolehkan pembayaran fasa pertama mengikut status anda yang terkini. Sekarang ini dalam soalan-soalan lazim juga anda dah boleh dapat informasi terkini berkaitan dengan perincian untuk pembayaran STR 2025 ini, sebagai contoh jumlah asas yang bakal anda terima, kemudian tambahan iaitu sara STR dan juga sara IKASih seperti yang pernah dijelaskan sebelum ini. Itu semua sekarang ini telah pun dimaktubkan, dijelaskan dalam soalan-soalan lazim
untuk kefahaman anda di luar sana. Mungkin Amin boleh bawa anda sedikit untuk melihat berkaitan dengan perkara ini. Sebagai contoh, untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah yang tidak mempunyai anak, kekal RM1,000, satu ke dua orang anak RM1,500, kemudian tiga ke empat orang anak RM2,000, lima ataupun lebih orang anak RM2,500, RM2,501 ke RM5,000 pendapatan untuk isi rumah tidak mempunyai anak RM500, satu ke dua orang anak RM750, tiga ke empat orang anak RM1,000, lima ataupun lebih orang anak RM1,250. Bujang warga emas RM600 dan bujang 21 ke 59 tahun, yang ini yang ada tambahan RM600. Jadi secara asasnya untuk amount asas STR 2025 itu yang ada pertambahan hanyalah kategori bujang 21 ke 59 tahun. Seterusnya ada juga berkaitan dengan sara STR dan juga sara IKC. Yang mana untuk sara STR, penerima STR tanpa mengira kategori mereka bagi isi rumah menerima RM900, RM100 dibayar setiap bulan bermula daripada April 2025. Ini akan dimasukkan ke dalam MyCard mereka. Manakala untuk bujang warga emas pula tak kira status IKC ataupun tidak IKC, mereka bakal menerima RM450 yang mana dibayar RM50 setiap bulan bermula daripada April 2025. Yang ini juga akan dimasukkan ke dalam MyCard mereka. Okay, untuk bujang 21 ke 59 tahun, tiada sara untuk STR 2025 bagi mereka. Okay, tambahan lagi untuk mereka yang berada dalam kategori IKASih bagi isi rumah dan juga bujang warga emas, mereka menerima tambahan RM1,200 yang mana RM100 dibayar setiap bulan, yang ini bermula daripada Januari 2025. Manakala untuk bujang bagi 21 ke 59 tahun yang berada dalam IKASih miskin dan miskin tegar ini, mereka bakal menerima RM50 setiap bulan bermula daripada Januari 2025. Jadi tambahan STR yang ada di situ ada dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sara STR yang mana semua kategori STR menerima kecuali bujang 21 ke 59 tahun. Yang ini penerimanya tak kira sama ada berada ataupun tidak berada dalam kategori IKASih miskin dan miskin tegar. Kemudian ada juga tambahan yang bagi IKASih miskin dan miskin tegar ini, iaitu RM1,200 ataupun RM600. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.